Dah. Okay. Hello, Assalamualaikum. Okey, anda bersama saya. Okey, Nazar daripada MFM Securities. Okey, hari ini kita akan sembang mengenai PEM dan juga copy trade. Okey, sekarang ni saya dalam keadaan dua skrin, boleh dikatakan dalam dua skrin. Satu di offline di Trading Central, bersama sahabat-sahabat yang ada. Terima kasih datang. Yang kedua adalah di page MFM Securities. Jadi kepada yang menonton, teruskan menonton. Terima kasih kepada yang hadir, like, komen dan share lah. Jadi tanpa membuang masa, jadi yang ada dekat sini hari ni saya kena present secara duduk lah, tak boleh nak berdiri sangat. Boleh sebab kita kamera kecil je hari ni. Jadi sebab kita pun buat dua pintu kan. Jadi agak payah sikit lah. Jadi terima kasih pada yang hadir. Jadi seperti yang kita tahu, hari ni kita akan present, kita akan cerita sikit tentang PEM account dan juga copy trade. Betul Uzi bersama sahabat saya Uzi daripada MFM. Jadi saya akan berceritakan tentang PEM account dan Uzi akan ceritakan tentang copy trade lah. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus bercerita tentang PEM account. Boleh yang hadir? Jadi hari ini saya nak ceritakan apa itu PEM account. PEM account adalah Percentage Allocation Money Management. Harap yang ada tahu, ataupun lebih simple saya katakan benda ni macam mana. PEM account ni adalah satu account yang dikumpulkan semua dananya dan diuruskan oleh manager yang profesional, boleh dianggap macam tu lah. Jadi kita sebagai investor perlu memilih dan menilai manager mana yang kita nak invest. Dekat MFM banyak lagi manager yang kita boleh pilih, semuanya boleh tengok dekat dia punya performance dia lah. Jadi salah satunya bila kita buka dekat sini boleh nampak bila kita buka dekat PEM menu dekat smartbook kabinet kita, kita boleh nampak lah manager-manager yang ada dekat MFM ni. Boleh tengok nombor 1 Lady Unara, nombor 2 Nazar, nombor 3 siapa ni? Mr. Soros, nombor 4 Cik Smart. Jadi sebagai investor, kita perlu menilai kesemua manager yang ada ni. Jadi dengan cara macam mana kita tengok performance dan sejarah dia lah. Jadi sebelah ni kita boleh nampak dia punya number of investor, kita boleh tengok dia punya follower berapa kan. Jadi kita boleh tengok dekat situ. Contohnya kalau sekarang ni kita pergi dekat pergi kat Nazar, kita tengok dekat Nazar. Kita tengok dekat Nazar, bila kita buka kat sini ada dia punya general information dia lah. Kita boleh tengok yang ada dekat sini. Kita boleh nampak nama dia, dia punya total fund yang dibawa berapa. Kita boleh tengok dekat situ. Berapa total dia, 242,274. Manager capital 2,000 lebih lagi. Jadi kesemua duit tu disatukan di dalam akaun Nazar ni. Dan investor dia adalah seramai 633. Jadi dekat sini sebagai investor ataupun pelabur yang nak join, dia perlu menilai lah benda ni. Kalau dia tak tahu, dia kena tanya IB dia kan. Jadi dia kena belajar dulu. Tengok dulu cara macam mana nak menilai benda ni, macam mana nak tengok orang ni okey ke tak okey sebelum kita follow dia. Boleh clear jadi dekat sini kita boleh tengok minimum deposit berapa. Untuk join bersama Nazar ni, minimum deposit adalah sebanyak $100. Minimum withdraw sebanyak $100 juga. Untuk minimum withdraw ni, saya nak cerita sikit tentang withdraw. Kalau kita tengok dekat sini, withdraw, dia tulis itu $100. Jadi investor kalau nak withdraw, kalau kata untung $30,
dia bukan tak boleh keluar $30, boleh keluar tapi dia kena keluarkan semua, withdraw everything 130. Jadi ada manager yang buat minimum withdraw $10. Jadi dia boleh withdraw $10, tak ada masalah. Withdraw tengok pada masa dia lah. Macam bawah ni dia kata 1 hari. Jadi 1 hari tu dia akan pindah ke account trading dahulu. Pindah ke account trading, bila pindah ke account trading baru kita boleh pindah ke kita punya Maybank ataupun bank-bank lain lah. Jadi ada manager yang ambil 1 hari, ada manager yang ambil 1 jam. Okay, untuk minimum withdraw. Okay. Jadi fee dia ada beritahu kat bawah ni terang-terang dah. Jadi sebelum kita invest kita kena tengoklah kalau fee dia berapa. Bila kita invest dekat orang ni, berapa upah yang manager ni ambil daripada kita ikut dia. 30% daripada keuntungan. Okay, manager fee hari-hari, every day. Setiap kali profit dia akan kira terus. Dan IB persen 5%. Jadi kat sini boleh dikatakan semua orang dah tahu dekat MFM, semua orang boleh jadi IB. Betul? Dan orang yang promote PAM, mana-mana PAM yang dia promote, benda ni kita ibarat macam bantu share. Kalau saya kata share kepada orang ramai. Sebab ini peluang. Kalau anda dah ikut program ni, anda dah ikut PAM, anda dah dapat profit dia, anda rasa yakin, anda boleh recommend dekat orang, betul? Bila anda recommend dekat orang, janganlah recommend dengan dia bulat-bulat yang kita boleh kata dengan dia, insyaAllah bulan dan bintang ke apa kan? Tak perlulah macam tu. Kita boleh cakap, saya follow manager ni, okey, saya dah merasa dah profit kan? Jadi dengan sejarah yang ada, jadi saya rasa manager ni memang okey. Jadi kita advise kat dia, kalau dia setuju untuk join PAM dan kita akan dapat 5% daripada profit, okey. Profit tu akan dibahagi kepada manager punya fee. Okey, contohnya kalau kita dapat profit $1,000, tolak 30%, 30%, 300 tu akan ditolak 5%. Jadi manager tu punya 30% ditolak 5%. 5% tu yang akan di-share kepada IB. Bukan daripada profit yang investors tu sendiri dapat. Jadi cuba you bayangkan kalau investor tu ditolak 5%, memanglah IB tu dapat banyak. Kan? Tetapi tak adil lah untuk investor. Kita buat ni nak kongsi ramai-ramai. Betul tak? Kalau you sendiri investor pun rasa macam tak syok lah. Betul? Jadi manager punya fee 30% kena tolak 5% untuk bagi kepada IB yang introduce manager tersebut. Jadi semua manager yang ada dekat MFM ni kita boleh tengok macam tadi tu, kita boleh nampak semua manager yang ni, okey, dia ada dia punya 5% kepada sesiapa sahaja yang introduce dia. Okey. Jadi itu berkenaan dengan IB persen lah. Okey. Jadi seterusnya dekat sini kita boleh tengok statistik ni, kita boleh nampak lah open day dah berapa lama kan. Number of investor 600 lebih. Okey. Dia punya return dia kita boleh tengok dekat sini. Okey. Jadi yang paling penting sekali, sebelum kita invest kita kena tengok apa sejarah orang tu dulu. Okey. Jadi itu memang penting lah kan, kita kena tengok, kaji dulu. Kalau kita boleh kenal dengan orang tu, kita kenal. Kalau kita tak boleh kenal dengan orang tu, jadi kita kena buat macam mana? Kita kena tanya kita punya IB, kita kena tanya dengan HQ macam mana manager tersebut. Kalau ramai yang kata okey ke apa ke, barulah kita rasa macam semangat sikit, confidence sikit nak ikut. Okey. Jadi kat sini kita boleh tengok account gain pada tahun lepas 2020, kita boleh tengok September sampai ke hari ini, hampir setahun lebih juga. Okey. Jadi account ni dijaga oleh manager sebut. Manager sebut tu siapa? Manager tu adalah saya. Kalau anda yang kat sini belum kenal lagi siapa Nazar Kigus, saya lah Nazar Kigus. Tadi dah rushing sangat jadi tak boleh nak cerita pasal siapa Nazar, siapa saya kan. Laju sangat tadi Okey, jadi Nazar tu adalah saya, okey. Jadi ini adalah akaun saya, okey, dah setahun lebih. Jadi jujur cakap dekat sini persen saya tak tinggi macam orang lain. Orang lain ada lagi tinggi, ada yang lagi hebat. Tetapi apa yang saya buat adalah semuanya datang daripada
pengalaman saya ataupun saya punya pengalaman mengajar kita. Cerita dia macam ni, macam mana boleh wujudnya PEM account ni adalah daripada trading style sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok pada tajuk kita, dia ada tulis apa? Macam mana nak konsisten kan? Saya ada tulis kat situ kan? Betul tak? Okey. Jadi saya kongsikan sikit Okey, saya mula belajar trade pada tahun 2013. Okey, 2013 saya belajar trade dan saya kenal dengan forex 2013, saya belajar sampai 2017, 16, 17 macam itulah saya dah hampir give up lah dalam forex ni. Memang dia macam tak boleh go. Okey. Jadi apa yang terjadi sebelum saya stop dalam forex ni, apa yang terjadi adalah saya teringat satu benda. Orang selalu cakap back to basic. Dalam teknik kita cerita pasal teknik saya ambil cerita singkat sikit. Ringkas, orang selalu cakap back to basic. Okey, bila kita back to basic dalam teknik betul. Okey, tapi kita akan keep berulang benda yang sama juga bila kita dalam keadaan trade. Okey. Jadi saya tukar lagi satu benda yang saya cakap apa yang aku nak dalam trading sebenarnya. Aku join trading ni kalau mula-mula aku kena trading aku nak apa? Jadi saya nampak satu je. First masa aku kenal forex aku kata aku nak tambah income, nak bayar duit api, duit motor. First. Maksudnya sebulan tu saya hanya mencari $200-300, $200-300. Betul. Tetapi kenapa masa saya dah masuk dalam trading sebulan tu tak boleh dapat $200-300? Sebab tu minggu, hari kita nak $200-300. Benda tu sepatutnya tak boleh terjadi tapi kita dah over sangat. Jadi benda tu dah mula mengubah kita sebab kita bekerja dengan duit. Kita buat duit. Sebab dalam forex ni kita adalah bos dan kita juga guli. Jadi kita berhak buat apa-apa keputusan, betul? Jadi bila hari ni dah untung 100, esok kita trade lagi untung lagi 200, lusa kita trade lagi overconfident, account. Itu yang biasa berlaku. Jadi bila dah hujung-hujung tu 2017 saya rasa macam dah give up, saya fikir okey sebulan aku buat $50 pun jadilah RM200, 100 lebih kan, dapat bayar duit api, duit air kan, rumah. Okay, jadi saya keep buat macam tu. Dalam keadaan saya buat macam tu sampai 2019 saya dapat tahu yang PEM account satu benda yang agak menarik di mana orang akan invest dalam tu dan orang mencari sesuatu manager yang mampu bertahan lama. Jadi saya rasa benda ni agak menarik lah pada saya sebab apa saya punya style dan memang sebulan 10%, 20% betul. Jadi saya join dengan PEM ni lah. Okey. Jadi bila saya join dengan PEM sampai ke hari ini alhamdulillah saya dapat menghasilkan satu benda yang cantik kat sini lah. Jadi kepada yang nak ikut saya, jujur saya cakap saya punya persen tak adalah tinggi, ada yang lagi tinggi, ada orang yang lagi lama daripada saya. Kalau tengokkan daripada riak muka memang nampak muda, betul? Muda, dah 32 dah. Okey. Tapi keberanian tu sebenarnya kecil je, tak berani sangat pun. Cuma beranikan diri lagi untuk tampil ke depan kan. Dan saya tunjukkan muka sebab saya nak jadi takut. Bila saya merasa takut, pada saya akan lebih berhati-hati. Itu je saya cakap. Pada saya bila saya rasa takut saya akan lebih berhati-hati. Cukuplah kalau setengah bulan dapat 5%, memang dah gigil lah. Ini kalau terit lagi ni, kalau kiok ni malu ni kan, ramai tahu ni. Jadi dengan keadaan sebulan sekali kita open, buat live, cukuplah ini apa yang saya ada. Alhamdulillah dengan apa yang saya buat hari ni, investor saya dah 600 lebih. Saya ada gaji, IB ada gaji, investor semua ada gaji. Semua dapat duit, betul? Walaupun sedikit. Tapi itu semua bergantung pada mindset masing-masing lah. Kalau dia dah memang seorang yang boleh trade sehari sampai 100%, 2 hari boleh dapat 200%. Jadi memang tak sesuai lah dia masuk dekat PEM, betul? Sebab dia memang pandai trade. Jadi ini nak ceritakan benda ni berpeluang dekat orang yang tiada masa, orang yang sibuk bekerja kan. Jadi dia boleh ambil peluang ni. Orang yang suka dengan investment kan, dia boleh cuba. Sebab bila dikira dalam masa setahun lebih daripada 6%. Kalau orang tanya saya sendiri, investor sendiri jumpa saya, dia tanya berapa boleh bagi dalam masa setahun, saya cakap dengan dia 6% lebih. Lebih abang boleh tengok sendiri. Saya tak nak janji yang saya boleh kata setahun boleh dapat 30%, setahun boleh dapat 100%. Saya tak nak cakap.
Lebih tu bonus. Lebih tu bonus. Jadi dekat sini mana yang IB pun saya rasa you perlu cakap macam tu. Kita bukannya nak cakap yang kita hebat ke tidak. Kita kena cakap benda yang betul dan kita perlu mengendali apa yang kita cakap. Pada saya macam tu, lebih selamat. Kalau saya cakap dengan orang macam tu, saya sendiri lebih selamat dan mungkin IB boleh tiru apa yang saya cakap, lebih selamat cakap macam tu. Setahun lebih daripada 6%. Lain orang tu boleh tengok sendiri. Sama juga kalau kita tengok pada manager lain. Okey, kita tengok manager lain. Contoh, jadi tu nak. Okay. Kita tengok. Ini boleh tahan juga tinggi dia, kita boleh tengok sama juga dia punya fee dia 30%, IB dapat 5%, jadi semua IB boleh promote mana yang dia suka. Okey. Tak ada masalah, investor dia 100. Semua orang boleh jadi PEM manager, semua orang boleh buat duit kat sini. Kita kena berterima kasih dengan MFM sebab dia sediakan satu platform di mana kita boleh bantu orang ramai dekat luar. Okey. Okey. Jadi dekat sini yang ada dekat dalam ni, ada apa-apa soalan tak tentang benda ni? Tentang PEM ni. Ada tuan? Saya nak tanya. Kalau yang PAM ni kita boleh tahu tak mana tak boleh. Tak boleh. PEM dia berbeza. PEM dia berbeza dengan copy trade. Kalau copy trade kita boleh tengok dia trade pair apa semua kan. Dia ada macam-macam lah kat situ, kita boleh tengok drawdown apa semua. Tapi kalau dekat PEM tak boleh. Dia ibarat memang kita letak duit saja. Letak duit, ujung minggu, ujung bulan kita check. Jadi performance tu macam mana kita tengok dengan cara yang saya cerita tadi ni lah. Macam tu saja kita nak nilai dia macam mana. Kita kenal kan. Macam tu. Semua manager yang lain pun macam tu. Jadi kalau anda kena nilai. Kalau anda rasa anda boleh trade, macam saya cakap, sebulan boleh dapat 20%, sebulan boleh dapat 30% kan. Memang style trading aku, cuba buat macam saya. Sebab saya dulu trade pun memang sebulan 10%, 20%. Jadi bila dah terjadi ni benda ni, kita ambil lah peluang. Semua orang boleh trade, tak ada masalah. Jadi kalau semua orang boleh buat macam saya, ramai manager yang hebat-hebat kat MFM, betul? Jadi bila ramai manager yang hebat-hebat kat MFM, ramai lagi IB dan ramai yang orang yang kita boleh tolong. Ramai orang yang kita boleh tolong. Semua orang kita boleh tolong untuk buat duit. Okey. Jadi ni adalah akaun saya. Okey. Untuk yang FB, okey, ada apa-apa yang tanya? Belum lagi Untuk investor. Okey, sebenarnya report tak ada report. Tak ada. Dia hanya tengok dekat dia punya kabinet ni hujung bulan ataupun tiap minggu lah macam tu. Dia tengok sendirilah. Okey, dia punya profit dia berapa apa semua. Okey. Kalau dia ada nombor telefon manager yang dia follow sendiri, dia boleh tanyalah kalau apa-apa yang dia nak tanya macam tu. Itu je. Untuk PEM memang tak ada apa-apa. Okey, jadi bila kita berminat dengan manager yang kita tengok, yang kita dah kaji kan, jadi kita boleh klik invest lah dekat sini dekat atas ni korang boleh abang-abang tak boleh tengok dekat sini, atas ni ada button invest. Jadi kita boleh klik invest tu dan boleh follow manager tu lah. Okey, jadi duitnya akan dipindahkan ke manager tersebut. Okey. Ya. Yep. Yep. Duit tu akan masuk dalam masa sehari lah, masuk ke dalam tu. Ya. Ya, betul.
Okey, jadi untuk PEM, saya remindkan sekali lagi, untuk PEM kalau nak invest, investor boleh gunakan mana-mana jenis account type. Okey, tak ada masalah. Kalau di MFM kita ada banyak account, betul? Kita ada micro, ada prime, betul? Jadi investor boleh klik mana-mana je account tu, deposit, lepas tu boleh invest. Untuk PEM tak ada masalah. Untuk copy trade dia berbeza lah. Copy trade dia kena tengok manager, account apa, follower pun kena follow dengan sama dengan manager. Untuk PEM tak ada masalah, boleh follow je. You buka account trading, metafor ke, lepas tu you klik pilih manager, you terus je klik invest. Dia akan transfer duit tu, tak ada masalah. Okey. Baik investment. Okey, jadi lupa sekejap. Okey. Jadi untuk nak tengok macam mana kita punya hasil pelaburan, okey, kita boleh klik dekat my investment lah. Dekat sini kabinet ada my investment, kita boleh tengok dekat sini. Okey. Jadi okey, kat sini kita boleh nampak okey, nama manager yang kita follow, lepas tu PEM balance, okey, total keseluruhan duit. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Okey, PEM equity maksudnya duit yang sedang didagangkan. Okey. Okey, maksudnya 247 222 ni maksudnya ada lagi duit yang sedang didagangkan. Jadi dia berbeza dah dengan yang ini. Kalau yang ini 138. Okey, sekarang 277. Maksudnya ada yang belum di close lagi. Maksudnya dia tengah profit lah. Macam tu. Dia tengah profit, tinggal manager tu tak close. Kalau yang PEM equity ni kurang pula dengan PEM balance, maknanya dia tengah merah banyak lah. Kita boleh kata macam tu kan. Jadi kalau macam ni dia tengah biru, tinggal manager tu belum tutup lagi. Okey, total investment ni macam mana nak kira? Kenapa dia kosong? Okey, ceritanya total investment ni adalah duit poket kita sendiri, modal. Okey. Kenapa ia kosong? Kalau tengok dekat sini. Ia kosong disebabkan manager investor ni, okey. Investor ni dia dah keluarkan dia punya modal dia dulu, $100. Jadi kolom ni kita kena tengok, kolom ni sebenarnya dia memudahkan kita. Bagi kita senang lihat. Jadi kat sini kita nampak total investment kosong. Kosong maknanya kita tak keluarkan duit kita. Simple kata, kita tak keluarkan duit kita. Duit kita, duit poket kita dah ambil. Macam tu. Jadi current share adalah 5% daripada current balance. Jadi current balance ni adalah duit untung dia. Modal dia dah ambil kosong. Ini adalah dia punya keuntungan sajalah yang tinggal. Itu pasal lah dia tinggal current balance. Jadi 137. Okey. Ini dia punya equity lah. Ini sama dengan yang PEM equity. Tapi yang ini pada account dia sahajalah. Beza dia. Okay. Jadi dibenarkan withdraw 130. Okey, current PL, current PL ni kita cakap macam mana nak lebih senang faham. Current PL ni adalah daripada first dia ikut sampai ke hari ni berapa banyak profit yang dia dapat. Itulah dia. 13222 daripada awal. Jadi dia dah keluarkan dia punya modal dulu $100. Jadi dia dah bersih lah. Sekarang ni duit dia saja dalam ni 132. Okey. Boleh nampak clear Okey, untuk yang my investment current investment ni ada apa-apa soalan? Okey ni simple je lah benda ni. Baru-baru dulu ramai tanyalah, sekarang ni ramai dah tahu dah. MFM sendiri pun dah ceritalah pasal benda ni kan. Okey. Jadi okey yang ini. Kalau kita dah withdraw, kita boleh tengoklah dekat sini ada my finance request, kita boleh tengok kat sinilah. First deposit, okey, dia keluar kat sini 31 bulan 8, dia join $100.
Okey, lepas tu dia withdraw 28 hari bulan 6 $100. Itu yang saya cakap. Itu sebab total investment dia punya total investment tadi kosong. Sebab apa kosong? Dia dah withdraw dah, boleh nampak kat sini, okey. Jadi bila dia dah withdraw, tak ada dah. Total investment dia dah kosong. Dia dah pernah withdraw. Okey. Lepas tu pernah juga dia deposit dekat orang lain. Okey. $100. Lepas tu tak menjadi, dia keluar balik. Okey, 93. Boleh nampak kat sini. Jadi bila kita dah join dengan orang lain, kita dah join, dia join orang lain, dia keluarkan $100, dia cuba nak kembangkan duit dia dengan follow orang lain lah. Okay. Jadi dia follow lah orang lain 17 bulan 7 sampailah 24 bulan 9, selama berapa bulan ni? 7, 8, 9, 3 bulan tak datang hasil, rugi dalam $7. Macam tu. Okey, jadi bila kita ada untung, tu terpulang pada masing-masing lah kan. Kita nak tengok orang lain, jadi kita gunakan duit untung kita tadi tu untuk cuba kembangkan, follow kepada orang lain yang boleh dapat income lebih banyak ke kan. Jadi kita kena cuba. Jadi tetapkan tarikh 3 bulan. 3 bulan kalau tak boleh go, kita keluar lah. Macam tu. Okey, boleh nampak kalau yang jenis memang suka invest je, terus letak setahun je, tak setahun sekali baru keluar kan. Okey. Jadi untuk PEM ini yang saya boleh ceritakan okey, pada trader-trader kat luar sana yang rasa macam boleh trade, boleh konsisten, jemput masuk ke MFM Securities, semua orang boleh jadi PEM manager. Tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi dekat sini macam saya cakap tadi lah, banyak lagi manager yang hebat-hebat kita boleh tengok, kita boleh follow, okey. Jadi terpulang kepada masing-masing. Jadi IB, MFM, mungkin hari ni dah tahu 5% tu memang kalau kita tengok macam sikit tetapi cukup adil kot saya rasa. Berterima kasih lah dekat MFM ni sebab dia adakan 5% tu kan. Kita dapat bantu orang dan orang pun seronok dan seperti yang kita tahu semua orang boleh jadi IB dekat MFM, betul? Jadi dalam masa kita invest, kita juga boleh promote kawan-kawan kita, kita boleh tolong orang-orang lain juga. Okey. Okey, jadi sebelum saya tamatkan PEM punya present ni, saya nak bagi kepada Uzi, okey. Saya nak beritahu satu berita tentang saya punya akaun sendiri, Nazar, okey. Okey, jadi mulai tahun depan, okey, saya beritahu mulai tahun depan, okey, untuk invest bersama Nazar Kigers, okey, akan ada onboarding charge sebanyak 5%. Okey, saya beritahu tahun depan start tahun depan akan di-charge 5% untuk onboarding charge. Okey. Okey, onboarding charge tu maksudnya setiap kali orang klik nama Nazar untuk invest, dia akan keluar kat situ, akan ditolak 5% daripada modal dia. Modal dia. Memang rasa macam tak logik, betul? Dan orang akan kata macam manager ni macam serius lah. Baru nak invest dah kena charge 5%, betul? Kalau dia letak $1,000, maksudnya kena charge 50. Burn 50, angus, betul? Okey. Apa yang saya boleh jawab dengan soalan tu adalah, okey, pertama 5% tu kepada siapa sebenarnya? Okey. 5% tu saya akan bagi dua dengan IB yang introduce saya. Okey. 5% tu saya akan bagi dua dengan IB yang introduce saya. Jadi 2.5 akan jatuh kepada IB, orang yang recommend. Okey. Dan sebab apa saya buat macam tu? Sebab apa saya rasa saya boleh buat benda ni jadi lagi lama. Dan saya boleh mampu tolong orang dan saya rasa 2.5% tu kepada IB, insya-Allah IB pun rasa seronok lah. Sebab sebelum ni memang ramai yang kata 5% tu sedikit, betul? Yang first tadi kita cerita 5% sikit, betul? Jadi untuk onboarding charge, setiap kali orang deposit akan ditolak 5% dan 5% tu akan dibagi kepada IB, orang yang recommend dengan saya. Jadi setiap IB yang recommend kepada kawan-kawan dia, contoh dia recommend kat siapa saja dan investor tu pula pilih Nazar, jadi IB tu kena maklumkan dengan saya lah.
Maksudnya saya pun boleh dapat kawan lah dekat situ. Dan saya akan transfer dekat dia 5%, 2.5% tu. Macam tu. Okay. Jadi benda ni dekat MFM akan saya ambil lah benda ni. Okay. Maknanya manager lain pun boleh buat benda ni. Benda ni ada dia akan ada button nanti. Jadi ada manager, banyak lagi manager yang dekat sini. Kalau kita tengok semua manager ni, ada yang akan ambil benda tu dan ada yang tidak akan ambil. Jadi saya memang ambil lah. Jadi bila nak invest dengan Azhar nanti, dia akan keluar lah kat situ. Akan ditolak, dia klik je invest, dia akan tulis kat situ. Akan ditolak 5% daripada modal dia sendiri. Okay. Jadi yang persen IB dan 5% tu asyik. Itu still berjalan macam biasa. First deposit. Ada yang tanya kalau first deposit, second deposit, third deposit kena charge juga kah? Sama. Kadang-kadang orang first dia letak 1,000 dulu nak test. Lepas tu selang 3 bulan dia dapat untung, dia terus pump 5K, 6K. Jadi benda ni berterusan akan ada, setiap kali dia depo je akan ada 5%. Jadi kat sini mungkin ada yang cakap pada saya, ada yang cakap dekat MFM, kalau saya sendirilah, saya boleh kata kat MFM ni banyak benda yang kita boleh buat duit kalau kita pandai trade. Betul? Kan? Tapi kalau selama ni kita boleh cakap macam trade je dapat duit, trade je dapat duit. Tapi sebenarnya banyak benda lagi yang kita boleh buat duit. Dan kalau orang tu sendiri pandai trade, yang penting bukannya dia boleh gain 100% ke 200%. Lain orang lain cara, terpulang. Lain broker, lain gaya. Betul? Jadi kat sini apa yang saya boleh cakap, dia boleh nampak. MFM ni orang yang maintain konsisten, dia boleh buat duit dengan cara lain. Okay. Dan duit tu keep masuk lah. Dengan masuk dengan niat nak bantu dan sebarkan kepada orang-orang di luar sana. Okey, jadi itu saja daripada saya. Jadi kepada investor di luar sana boleh menilai sendiri manager-manager yang ada. Alhamdulillah. Okey, pastikan 2022 ni anda dapat buat keputusan yang betul. Okey, kalau invest awal cukup setahun, tahun depan dah okey dah, masuk sikit dah kan. Dia tempat top up. Ya. Ya je tuan. Okey. Okey. Dia ada cara dia untuk contoh okey, contoh kita ambil nama ni, kita klik invest dia sama je mana-mana. Okey, tuan buka je mana-mana akaun, okey dah ada, contohnya ni akaun dah ada duit kan. Okey, dah ada duit, okey, kita masukkan amount, kita continue je. Nanti dalam masa sehari duit tu akan dipindahkan ke saya punya. Dan dalam akaun trading yang tuan tadi jadi kosong. Jadi tuan kena check dekat my investment. Klik dekat my investment, duit tuan ada dalam tu. Dan bukalah setiap hujung bulan. Tak payah tengok, metafor tu akan jadi kosong, dah tak ada apa dah. Kalau copy trade, kita boleh cakap, orang kata boleh nampak dekat kita punya handphone, betul? Manager dah entry kan. Dekat PEM tak ada. Jadi orang yang invest tu betul-betul kepada orang yang memang zero, tak tahu dalam trading pun boleh. Kalau kita ada klien yang jenis cikgu sekolah ke apa ke kan, dia tak tahu tapi dia suka dengan investment dan dia kata setahun aku dapat 10% pun alhamdulillah. Jadi kita recommend dekat dia. Kan? Cikgu, ni saya ada peluang untuk investment. Saya tak cakap dia dapat banyak. Saya cakap dengan cikgu senang je. Setahun lebih daripada ESP. 9-10% macam tu. Dia boleh bagi kan. Lepas tu dia pun tak percaya, kita buka benda ni. Bila kita buka ni, kita buka ni, dia pula yang marah kita. Awak ni kata setahun 10%, tapi manager ni sebulan dah berapa persen? Betul? Jadi saya tak nak cakap setahun dapat 40%, 30%. Sebab apa? Sebab dalam masa setahun kita tahu ada naik dan turun. Ada hujan dan panas. Jadi kita sebagai IB, kita kena bercerita benda yang logik. Betul? Jadi cerita benda yang betul. Jangan kita nak tipu orang. Jadi itu je apa yang biasa saya cakap. Jadi orang akan nilai sendiri benda ni. Dia akan nilai sendiri persen tu, dia tahu, dia cakap 10%, dia sembang dengan aku. Padahal setahun boleh dapat 100%. Jadi dia boleh nilai sendiri. Dan dia pun tidak meletakkan harapan yang tinggi lah. Kalau kata hujung tahun still dapat 12%.
13%. Dia tak adalah rasa macam terganggu sangat. Kan sebab kita pun dah janji dengan dia 10%, 11%. Macam tu. Jadi itu yang saya boleh cakap lah untuk side saya. Tapi saya rasa benda ni semua sama je dengan manager-manager lain pun. Okay, dia pun inginkan IB, kawan-kawan lain promote. Sebab manager kerjanya hanya trade sajalah kan, kita boleh tahu kan. Trade je lah kerja dia. Jadi sambil-sambil kita cerita-cerita dengan orang tu je. Okey. Jadi okey, tuan okey okey. Jadi sampai sini sajalah untuk saya punya sesi. Okey. Jadi Uzair boleh teruskan? Boleh? Okey. Terima kasih Boleh buka. Okey, saya buka sini guna ni boleh? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzair. Saya account manager dan BDM lah di MFM Securities ni. So kalau ada apa-apa masalah ataupun bila klien baru register ke apa, kita ada account manager yang akan contact lah every client. Personally kita akan call ataupun WhatsApp. Kita akan bantu kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan, ada nak tanya ke apa ke, boleh contact kita bila-bila masa lah. Alright. So tadi Abang Nazar dah cerita pasal PAM account. So dekat MFM ni, kita selain PAM account ada lagi satu investment punya platform iaitu CopyTrade. So CopyTrade ni memang dekat luar sana banyak broker memang ada CopyTrade masing-masing. So dekat MFM pun kita ada, dan kita dekat sini ada lebih 524 manager yang dah membuka account CopyTrade lah dengan kita. So ini adalah antara manager-manager yang ada lah. Dekat sini kita boleh nampak dia punya nickname, dia punya account type. So dekat MFM ni seperti yang kita tahu ada MT4 dan ada MT5, dan ada pelbagai jenis account lah, micro, standard, prime, berbeza. Okay. And then untuk setiap manager ni macam mana diorang ni diletakkan ranking diorang adalah berdasarkan return diorang, all time return diorang. All time return ni bermaksud daripada hari first kali dia buka account dengan kita sampailah sekarang, ini adalah total return yang dia dah buat lah. Betul, ini account dia sendiri. Semua apa beza PAM dengan CopyTrade tadi? PAM ni adalah satu pool account. So masuk pool account tu, manager ada satu account, siapa-siapa yang nak invest, semua investor punya amount ni masuk dalam satu pool account. Manakala CopyTrade ni pula, CopyTrade manager rasa dia boleh menjadi master CopyTrade. So kita sebagai investor, kita attachkan account dengan dia, kita copy dia menggunakan account kita sendiri. Tak perlu kita pindah masuk. So kita ada full control dekat kita punya investment, dekat kita punya amount. Bila masa kita boleh withdraw lah. Kita boleh withdraw, kita boleh monitor. Setiap account, setiap investor akan ada password untuk dia login dalam dia punya MetaTrader, boleh tengok. Dia ada full control lah. Compare to PAM yang lepas je kita masuk, kita cuma nampak dia punya amount investment, amount profit, loss dia. Alright. So dekat MFM untuk CopyTrade, manager boleh kenakan charge, dan charge yang dikenakan maksimum 30%, minimum kosong lah. Alright. So kalau contoh anda adalah investor, cara untuk follow manager-manager yang ada dekat sini simple je. Just pergi dekat kita punya ranking ni, boleh tengok dulu agak-agak nak pilih yang mana. Dia macam mana nak bezakan manager yang dah lama dan yang baru. Kita kena masuk ke dalam dia punya account, iaitu kita kena tekan view dekat hujung ni. Alright. So bila kita tekan view, dia akan keluar pelbagai detail lah berkenaan manager ni. So dia ada dia punya account type, ada dia punya equity sekarang, berapa dia tengah floating, maksudnya sama ada dia floating loss ke, dia floating profit ke, ada ditunjukkan.
And then ini yang saya cakap bila dia start, iaitu kalau tengok manager yang ni dia start 18 hari bulan 5 2021, which is minggu pertama kita start memperkenalkan Copytrade punya platform lah dekat MFM. So ini antara manager yang paling lama lah. So apa je yang kita perlu tengok, kita kena tengok lah setiap bulan berapa dia punya performance yang dia dah buat, berapa return yang dia dah hasilkan selama 6 bulan dia dekat sini. Kalau tengok manager ni ada setengah bulan dia buat sampai 300%. Tapi ada juga bulan yang dia loss 18%. So untuk Copytrade ni dia punya graph kemungkinan lebih naik turun berbanding PAM lah. Sebab apa? Sebab Copytrade dia menggunakan account dia sendiri, so account dia kecil. So bila account kecil ni, bila floating ke apa ke, dia terasa lah dia punya return tu. So dia, kalau dia floating macam teruk sangat, dia kena cut loss. Berbanding dengan account PAM, lagi-lagi account PAM yang dah besar 200k USD, bila dia floating dia masih boleh hold. Sebab money management dia lagi strong lah compare to account yang kecil. Alright. So untuk setiap manager dia boleh create offer, di mana kalau dia create offer ni dia boleh set berapa share yang dia akan dapat lah. Kita macam saya cakap tadi maksimum 30%. So kebanyakan yang manager yang ada dekat kita dia letak around 20 to 30%. Betul, on every profit yang manager ni buat lah. So kalau dia loss, dia tak akan dapat apa-apa free lah. So and then manager ni juga boleh tetapkan berapa minimum balance kalau investor nak follow dia. So kita sebenarnya dekat dari side MFM untuk account standard dengan account prime kita tetapkan 100 USD. And then untuk account micro pula kita tetapkan 15 USD sahaja. Tapi kebanyakan manager dia takkan saja-saja letak 15 USD sebabnya bila 15 USD ni dia punya risk management lagi ketat lah. And then return dia tu akan lebih susah nak dapat. So kebiasaannya average starting 100 USD. Alright. So cara-cara nak follow dia dekat MFM ni ada dua jenis lah. Bukanlah maksudnya dua jenis, dia ada dua step. So kalau manager tu ada minimum balance, so just klik je invest dekat ujung ni, dia akan redirect kita ke portal untuk subscribe lah. And then kita just continue. So create new account kalau memang belum pernah lagi follow mana-mana Copytrade. And then dia akan auto selectkan kita punya account type. So kita akan just continue. Lepas tu sampai je dekat sini dia akan tulis account balance is under limit. Maksudnya disebabkan manager tu letak 150 USD untuk follow, kita kena deposit dulu dalam account follower ni baru kita boleh follow. So after deposit and dah selesai deposit apa semua, kita kena pergi balik dekat rating ni, cari balik manager yang kita nak follow tadi. And then dekat invest ni, dekat bahagian account, select account, kita pilih account yang kita dah deposit tadi. So dia punya step tu kena 2 kali lah, kena 2 cycle. Kalau manager tu ada minimum balance. Tapi kalau manager tu tak ada minimum balance, sebagai contoh, sekejap saya cari mana yang tak ada. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh trader Fibo SNR ni So bila dia tak ada minimum balance macam ni, minimum balance dia kosong, so kita just klik invest and then continue. Bila kita create new account, dia akan terus je. Sekejap saya teruskan. So dia tak ada keluar, kena deposit dulu. So maknanya deposit nanti pun tak apa. So dah lepas klik continue, dia akan terus redirect kita dekat portal untuk set kita punya strategi Copytrade. Dekat Copytrade dengan PAM, PAM kita tak perlu set apa-apa strategi. Kita tak perlu nak set kita nak follow auto scale ke, nak follow fix ke macam mana. Tapi dekat Copytrade dia lebih detail. Kita boleh set kita nak copy
nak double up ke, nak scale down ke, itu terpulang kepada investor sendiri. Right? So ini tempat untuk kita set lah. So kalau dekat sini kita boleh nampak kita punya copy trade ni masih lagi inactive. Kita tengok dekat bahagian ni selalu investor ataupun client dia confused, dia nampak dekat button ni activate ni hijau. Sebenarnya activation status ni masih lagi inactive, so kena tekan activate, baru dia aktif kat sini. Dia jadi merah ni barulah bermaksud copy trade dia ni dah subscribe lah dengan betul. So jangan confuse lah dengan button warna ni. Okay. So kebiasaannya untuk default setting kita akan terus setkan pada auto scale. Auto scale ni bermaksud sistem kita akan automatic kirakan, comparekan kita punya balance dengan manager punya balance. Berapa manager punya balance, kita bahagikan dengan follower punya balance ataupun investor punya balance. And then kalau contoh kita punya lagi kecil, so kita apabila kita trade atau apabila manager buka trading position, kita punya lot size, volume tu dia akan lebih kecil lah berbanding dengan manager. And then kalau kita punya balance lagi besar pula, so automatic dia pun akan doublekan kita punya trading position. Boleh faham maksud auto scale ni so dia kalau untuk investor yang modal dia lebih kecil, contoh separuh, so kalau manager contoh dia buka lot 0.10, kita tak adalah buka 0.10, kita buka separuh daripada itu, iaitu 0.05. Dia macam tu lah dia punya setting. So ini adalah default punya setting lah, auto scale. Kebiasaannya untuk investor yang memang tak nak pening kepala ataupun tak perlu nak buat kira-kira, kita biarkan sahaja setting ni sebagai default macam ni. Tapi kalau contoh investor ni dia ada plan dia sendiri, dia nak double kan ataupun dia nak triple kan, kita ada setting tu. Kita ada 4 setting. Kita ada multiply, iaitu dia akan darabkan lah. Kita ada fix, yang mana kita boleh fix kan setiap kali position tu kita punya lot ni sama je. Contoh 0.01 semua 0.01. Walaupun manager tu buka satu lot ke apa, kita 0.01. And then kita ada lot proportion lah. Alright. So untuk yang ni kebiasaannya manager sendiri pun dia akan advise lah. Dia akan advise. So kepada siapa-siapa yang nak follow, mungkin dia akan tulis just pilih fix 0.01 ataupun dia akan tulis just auto scale sahaja. So kita investor boleh tengok lah kalau manager ni ada buat apa-apa notes dekat bahagian depan tadi, kita boleh ikut je apa arahan dia lah ataupun advice dia. Okay. So untuk subscription ni setakat ni ada apa-apa yang tak jelas ke ataupun ada apa-apa soalan? Dari side penonton kita ataupun peserta kita ni. Kalau kawan saya, saya dengan juga. Okay. Saya boleh buat trading lain ke ataupun tak boleh? Boleh. Alright. So dekat MFM untuk setiap vault, maksudnya satu account ni lah, kita maksimumkan 3 account untuk follow sahaja. 3 manager lah maksudnya. Dia tak kisahlah 3 manager ataupun 3 account. Sebab apa? Sebab satu manager kita boleh follow dia 3 kali. Maksudnya 3 account yang berlainan. Contoh kita depo 100, kita boleh follow satu manager. Tak perlu contoh kita letak satu trading account tu 300, kita follow satu manager. Contoh kita nak pecah-pecahkan pun boleh, tak ada masalah. And then kalau kita nak follow manager ni 100, manager yang C ni 100, manager B pula 100 pun boleh. Tapi maksimum 3 manager saja untuk copy trade. Compare to PAM tadi, PAM account kita tak ada maksimum. So kalau nak follow 10 manager pun boleh, nak invest dalam 10 ke 20 manager pun boleh, tak ada masalah. Right. And then kalau contoh anda adalah manager and then anda nak follow diri sendiri dalam satu vault yang sama, kita tak benarkan. Kita disable lah. Alright. Menjawab soalan ke? Okay. Boleh.
Boleh. Boleh, tak ada masalah. Akaun yang contoh saya punya contoh saya punya akaun ni 357924. Ni trading account saya. So kita dekat MFM ni kalau nak gunakan akaun yang sama untuk trade pun boleh. Cumanya kita tak sarankan lah. Sebab apa? Sebab bila manager bila kita copy, so manager buka position, dia akan buka dekat akaun ni. So contoh tiba kita pun ikut trade juga, and then float ke apa ke, takut kita salahkan manager pula, kata manager yang ni, padahal kita sendiri mengganggu dia punya trading style lah, ataupun dia punya trading plan. So kita tak sarankan lah. So kita kalau macam nak trade sendiri, buka je account dekat open live account atas ni. Jangan ganggu yang copy trade ni lah. Tapi kalau contoh kita rasa, contoh kita dah follow, and then kita nampak position tu floating tinggi, kita rasa ni memang tak ada chance ni nak reverse, memang akan MC ni, kita nak cut loss, boleh, tak ada masalah. Kita boleh tutup sendiri, tutup manual boleh, tak ada masalah. And then kalau contoh kita dah follow, and then kita nak tengok kita punya subscription tu dah follow ke belum, klik je dekat bahagian my subscription dekat bawah ni, copy trade. So dia akan tulis lah kat sini, subscription kita dah aktif dekat sini. So kalau kita contoh kita dah tak nak follow dia ni, dah hasil loss ke, ataupun kita rasa kita dah cukup kita punya profit, kita boleh unfollow. Kita boleh unfollow dan kita boleh withdraw bila-bila masa. So yang floating tu bisa yang kalau dah follow tu berarti yang kalau unfollow ni, kalau contoh kita tak tutup manual, dia akan still follow lah manager punya position tadi. Kalau manager tutup, baru dia akan tutup. Sebabnya position yang tu kita dah sistem dah automatic attach dengan position manager. So bila position manager tu tutup, baru position kita tutup. So kalau contoh nak unfollow ni, seeloknya tak ada apa-apa running position lah, tak ada apa-apa floating lah. Betul, boleh stop manually lah. Right. So untuk investor, ada apa-apa soalan lagi ataupun ada apa-apa yang macam tak clear ke setakat ni? Dia biasanya kalau klien yang memang jarang guna client area ke apa, problem dia kebiasaannya adalah apabila dia dah macam yang step yang pertama, bila dia ada minimum balance, dia ingat bila dia dah deposit, dah follow dah aktif dah, dia tak check dekat bahagian my subscription ni. Kalau bahagian my subscription ni kosong, maknanya dia tak ada follow mana-mana manager lagi. So kena check balik, kalau sini kosong, ulang balik step yang tadi tu, step yang untuk follow tu. And then kalau tak yakin, boleh masuk ke live chat, dia orang boleh check kan, ataupun kalau nak personal touch dengan account manager pun tak ada masalah. Alright. So untuk investor, macam tu lah dia punya step, macam mana nak follow kita punya copy trade. And then untuk manager pula, kalau ada yang berminat lah nak jadi manager, so boleh je klik become provider dekat bawah ni. So ini mana-mana manager, mana-mana trader, mana-mana klien pun boleh jadi kita punya copy trade manager. Just kena create satu manager account, letaklah nickname apa sekalipun, and then create new account. Summary ni yang biasanya kita advise manager untuk letak trading style dia ke, dia trade apa ke, ataupun berapa return dia, macam mana nak setting, macam tu lah. And then just, dah ada orang guna. Sekejap Okay, and then provider ni juga dia boleh pilih account apa yang dia nak gunakan. Macam contoh dia nak trade stock. So stock kita ada dekat MT5 standard dengan MT5 prime saja. So dia kena buka dua account ni lah. Jangan buka account yang tak ada stock pula kalau contoh dia nak trade stock lah. So kalau contoh dia just nak trade gold ataupun currency, just buka MT4 lah. So dia punya step sangatlah mudah. Cumanya apabila dia dah create account macam ni, dia kena buat offer. Dia kena create satu offer lah untuk benarkan orang lain follow. So create offer ni, klik je dekat bahagian yang sini ni, create offer. And then dia boleh letak berapa fee yang dia nak charge,
berapa minimum balance, title offer tu. Contoh saya nak buat 3 offer. Satu yang rakyat marhin punya 100 USD. Saya nak charge 20%. And then investor besar saya nak letak contoh 2000 USD. So fee dia ni kita kena kurangkan lah sebab dia dah invest besar kan. So saya kurangkan sikit. Pun boleh, manager boleh buat macam tu, tak ada masalah. And then kalau contoh dia dah buat semua ni, dia hanya perlu deposit ataupun buat transfer lah. Selepas sejam barulah nama dia akan naik dekat kita punya ranking dekat 500 orang ni lah. Alright. So saya rasa itu saja berkenaan kita punya sistem copy trade ni lah. Dia tak complicated. Semuanya ada dekat sini. Dia detail dia semua boleh kita tengok. Cumanya kalau perlukan lebih detail ke apa, nak tahu dia punya performance ke apa, boleh consult dengan IB lah, dengan IB ataupun dengan account manager. Sebabnya biasanya diorang ni dah kaji dulu mana satu yang okey, mana satu yang dia rasa berpotensi. Melainkan kalau anda dah biasa, tak ada masalah. Alright. So ada apa-apa soalan lagi ke? Yang ni IB percent tak ada. Dia cuma ada affiliate. So dia affiliate macam kita trade sendiri lah. Affiliate dia sama macam tu. IB percent belum ada lagi. Kalau ada permintaan yang ramai, kemungkinan kita tak tahu lah kita nak buat ke tak. Sebabnya dekat PAM kita dah buat yang tu. So kita kalau boleh nak bezakan lah. Dekat PAM kita buat commission, dekat yang sini kita affiliate lah. Okay. Ada minat nak jadi manager ke ataupun memang dah jadi manager ke macam mana? Nak jadi manager? Kita lalukan sebab apa? Manager ni dia sebenarnya untung. Dia trade account dia profit, and then dia dapat juga fee daripada orang lain. So kalau macam dah ramai kan, kalau dah ramai investor, contohlah seorang dia charge 20%, dia profit $1 pun dia dah dapat 20 sen seorang. Kalau macam manager ni ada 289 orang, dah 289 dah dapat 20 sen, satu position dah banyak lah dah. Untuk satu position saja. Alright. So lagi soalan lain ada ke? Yang tak clear ke apa? Daripada kita punya ni tak ada Alright. So kalau ada apa-apa masalah ke apa ke, lepas ni boleh borak dengan kita lah. Mana yang ada kat training center lah. Mana yang dengan FB live kita, apa-apa boleh WhatsApp atau boleh contact account manager anda. Alright. So Abang Nazar ada nak cakap apa lagi ke? Tak ada. Alright. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sajalah. Kalau ada apa-apa nanti boleh borak lepas ni Okay, so yang dekat FB, saya ucapkan terima kasih juga sebab menonton sesi kita malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum.